Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada muka surat 34 tengah-tengah tu, pada ayat ke-13. Pada ayat ke-13 Allah mengatakan ataupun Allah berfirman, dan bila syurga dihampirkan, dia sebut sini Jahim atau neraka Jahannam, negeri azab dan siksa untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang sangat derhaka. Neraka lain pun sama ialah yang kita sebut sebelum ni. Tapi kita nak beritahu ada beza sikit. Kalau seseorang itu kafir, dia kekal dalam neraka. Sebab tu ada satu forum perdana yang berlangsung di negeri mana tu, negeri kita ke. Tajuk forum perdana tu, kafir yang jujur lebih baik daripada Islam yang perasuah. Tak kena. Pasal kita ada dalil. Macam mana kita kata kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang tak jujur? Kafir ni dia kekal dalam neraka. Di antara dalil Quran suratul Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir dalam masa yang sama juga mereka menolak, mendustakan ayat-ayat Allah. Kafir ni makna dia tak beriman semua. Dia menolak ayat-ayat Allah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka ini penghuni neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau nama Islam, mati masih sebagai seorang Islam, iman tak rosak, jahat macam jebon ke macam jemuan ke, dia masuk juga syurga. Siapa kata? Nabi kata. Duk salah duk angkat sangat puak-puak kapiak ni kan, punya nak bodek, nak ndak undi sampai tahap tu. Aduh, hadis riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslam. Kalau Nabi kata, kita tolak, nak jadi apa akidah kita? Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang Islam. Nah, Cikgu Mazuki tak sihat kot. Cikgu Mazuki. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang Islam. Muslim. Hadis Muslim yang lain dia bunyi macam ni, qad aflaha man hudiya lil Islam. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang diberi petunjuk pada Islam. Kita lahir-lahir Islam, bukan diberi petunjuk lagi. Kita keluar jadi Islam. Nabi kata beruntunglah sesiapa yang Islam. Walaupun tak semayang, tak puasa, tak keluar zakat, tak pergi haji dan sebagainya, minum arak, berzina, kecuali syirik lah. Kalau dia tak rosak Islam dia, tak rosak iman dia masuk syurga. Mana dalil Ustaz? Pasti ada tu, aku berani bercakap tu.
Dah, hampa nak bodek tu yang payah tu. Hadis Bukhari dan Muslim. Saya WhatsApp pergi sampai ke telefon pergi sampai ke Indonesia. So check. So doktor tu check, dia hantar balik sampai hari ni ada hadis tu panjang. Cerita bagaimana seorang Islam yang sewaktu hidup di dunia macam Jebon. Kalau James Bond boleh tahan juga. Naik kereta canggih kan. Ni Jebon. Jemuan. Haprak. Kan? DJ. Tu Kedah. Nak buat macam mana? DJ. Kedah. Biasalah. Kan? Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis Bukhari dan Muslim, dan dia merupakan orang terakhir yang dikeluarkan daripada neraka masuk syurga. Makna dia terpaksa melalui terlebih dahulu siksaan neraka. Pasti tak semayang, puasa, zakat, semua benda-benda yang Allah suruh dia tak buat. Tapi Islam dia tak rosak, dia tak murtad. Contohlah kot tak faham. Kan? Wajib tak semayang? Wajib. Atau orang tak semayang? Malah. Haji ni tu kan? Kan? Wajib tak puasa? Wajib orang tak puasa? Tak larat. Siapa-siapa yang melanggar perintah Tuhan, dia mau tak mau kena melalui dulu siksaan neraka. Tu yang kata azab tadi tu, azab. Azab di dunia ni maknanya apa, fitnah ataupun bala bencana, malapetaka, kita kata calamity. Kan? Tu di dunia. Azab bermula alam barzakh, bila jumpa Tuhan itu neraka, itu azab noh. Dia kena proses dulu pasal dia banyak dosa. Tapi Islam dia tak rosak. Iman dia tak rosak, dia tak murtad. Akhirnya adalah hadis Imam Bukhari dan Muslim, Allah bagi tahu pada dia, keluarlah kamu, cuma nak abang kan. Hangat panasnya api neraka tu 70 kali panas api dunia. Yang tu yang tak tahan tu. Kan? Api dunia pun cuba try lah. Kan? Kedah memang cuba try. Nak buat macam mana? Biasa lah. Cuba try tengok rumah kita tak ada elektrik. Kan? Malam, jangan siang. Agak-agak Pak Haji boleh tidur tak? Elektrik tak ada. Kipas off, aircon tak dia pasang. Dengan nyamuk jam. Tahajud awal malam tu. Kan? Tak boleh pi, hangat. Kan? Siang pun sama lah. Macam saya dah biasa tidur siang. Kedua sampai keempat, Allah. Hari tu tak ada karan. Tak boleh tidur. Cuba bayang tengok, hangat api neraka 70 kali hangat api dunia. Satu. Yang kedua, bila dicampur ke dalam neraka Allah, lama nak duduk di sana. Satu hari di negeri akhirat, 1000 tahun di dunia. Yang ni dalil dia Al-Hajj ayat 47. Kalaulah Tuhan kata, wahai si fulan, Islam kamu tak rosak, iman kamu okey, tapi kamu ni jebon sungguh. Langgar habis semua perintah. Hang duduklah dalam neraka aku 10,000 tahun. Cuba abang tengok abang. 10,000 tahun di negeri akhirat, lama mana di dunia? Kalau jawab tepat RM1. Hah? Apa juta? Saya tak tahu kira. Kalau ambil kalkulator, berasam kalkulator tu. Sehari negeri akhirat 1000 tahun di dunia tuan-tuan. 10,000 tahun di negeri akhirat, lama mana di dunia? Tidak. Kita puasa 12 jam pun duk tengok jam ya. 12 jam duk tengok jam. Bila lah tengok gelap-gelap nak. Awak Tok Bilal tak azan lagi. Tok Bilal nak azan dia cirit. Dia buat sikit lah buka hari tu mengungut sakan. Dia kata TV dah azan ni kita tak masuk lagi mangkuk hayun pun dia kata. Tu cerita. Jadi tu satu layak buruk lah kita ada hadis Bukhari dan Muslim. Orang yang terakhir dia dikeluarkan daripada neraka dan Allah Ta'ala, masuklah kamu ke dalam syurga aku. Dia heran, dia terkejut.
Aku ni boleh masuk syurga lagi ke? Jebon macam aku. Ada lagi tempat untuk aku ke? Tuan kata cuba ambil masuk tengok. Dia tengok dia terkejut. Keluasan syurga bagi dia yang jebon tu 10 kali ganda lebih luas daripada dunia yang dia pernah duduk. Tu dia. Ni dunia kita. Tengok Taman Selasih luas. Ni dunia, satu dunia luas lah. Hak syurga untuk dia jebon ni 10 kali ganda luas daripada dunia. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Dia faham tak no? Daripada mana abang? TV Al-Hijrah. Oh, ingat Al-Hijrah cantik Aku nak pula cakap politik malah ni. Kan lama tak main ni. Kan? Kita orang politik memang nak cakap politik. Tak salah duk bodek sangat orang kafir bukan dapat faedah apa. Kafir yang jujur lebih baik daripada Islam yang perasuh. Kafir macam mana pun tak ada habuan di akhirat. Di dunia Allah bagi, itu keadilan dia. Hak tak beriman, bukan kata kafir acong lah, kafir apa Ali. Ada Ali yang kafir? Nama-nama Islam tapi dia kafir. Macam mana je dia kafir? Dia duduk seorang-seorang tak boleh. Kita ni duk ikut Islam celahu habis. Dia tak cakap apa pun. Ada dalil? Ada. At-Taubah surah ke-9 ayat 125. So dia cari. So siapa yang meragui Al-Quran kafir tuan-tuan. Mati dalam keadaan meragui Al-Quran, hadis. Apa Allah sebut dalam Quran? Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ada Syekh? Takkan saya nak kencing tuan-tuan. Tu dia cek. Surah betul, ayat betul semua, baca pun betul. Percaya tak payah siap Syekh. Ni buat tajuk tu dalil lepas tak ada. Kafir. Saya pun ingin tahu ya betul ke kafir yang jujur ni lebih baik daripada Islam yang perasuh. Kita nak dengar ke hujah? Tak saduk mengapulah. Kan? Ayat saya baca tadi Al-Baqarah 39. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Depa ni kekal dalam neraka. Faham bang? Nah, nampak renung jauh hari tu pergi tengok apa forum tu. Puak mampu tak usah duk layan lah. Tapi kita kena jawab lah. Kan? Sebab kita ada dalil. Kan? Kalau mereka tak tolak dalil hadis Bukhari Muslim, hampa hebat. Hebat pada ulama. Orang yang terakhir dikeluarkan daripada neraka masuk syurga. Asal dia Islam. Qad aflaha man aslam. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang Islam. Selama mana orang Islam saya tak rosak, iman saya tak rosak, jangan bimbang. Tapi kalau duduk seorang-seorang tak kata apa, duduk sengat dalam hati meragui Quran, ayat tadi At-Taubah 125 kalau mati dalam keadaan sedemikian, wa matu wa hum kafirun, mereka mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah. Boleh no? Baik. Jahim atau neraka jahanam, banyaklah ayat-ayat yang saya sebut dah sebelum ni. Ayat-ayat dikaitkan dengan neraka jahim, neraka jahanam. Contoh-contoh apa kesalahan mereka sehingga mereka dicampak ke dalam neraka jahanam. Ada yang kekal, ada yang tak kekal. Kekal tu kafir. Negeri azab dan siksa untuk orang-orang kafir. Tu dia pun sebut. Yang tak beriman, kafir ni mana tak beriman? Mana dari Quran? Surah Al-Fatah, surah ke-48, ayat 13. Nak tahu takrif kafir ayat ni? Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Saya baca habis dah, dia cari tak jumpa lagi. Cepat daripada komputer. Surah ke-48 ayat ke-13 Al-Fatah dah. Ada tu. Ni takrif kafir, nak tahu kafir ni wa man lam yu'min billah. Dia umum, sesiapa yang tidak beriman kepada Allah.
dalam masa yang sama tidak beriman kepada Rasul, termasuk tidak beriman kepada salah satu rukun iman. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Maka sesungguhnya kami telah menyediakan bagi kafir-kafir ini neraka yang menyala-nyala. Boleh bang? Boleh no? Ini rukun ke-14 sembahyang. 15. Sejadah yang ke-14 jam. Kita tak pernah duk amal tu, yang tinggal dalam kereta ada. Dua. Kan? Tak apalah dah, pemerintah suruh kita ikut kan. Pakat duk bahas lah. Nah, pasal jarak tu Nabi tak ajak Allah. Takkan rosak akidah kot. Aku pun semayang ni, nak belungguk kita semayang. Kan? Bainal abdi wal kufri tarkus salah. Hadis Muslim. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah dengan meninggalkan semayang. Ditanya kepada golongan ahli neraka saqar, ma sanakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Al-Mudathir ayat 42-43, surah ke-74. Pasal apa? Hangpa duk neraka, kami dulu tak semayang. Depa nu semayang agak tapi jarak kangkang luar ya. Aku kadang pelik, benda-benda remeh tu pakat bahas lah. Hak betul-betul bila rosak akidah hangpa tak mau cakap. Aduh, hare tu. Tu bahasa Alim lah, hare. Dah cuti sebulan dia main bahasa baru belajar. Kan? Rimah kan, meluat. Hangpa tak mau bahas macam aku duk cakap ni. Nah, bagi dalil. Takut apa? 30 tahun dah berdakwah. Kan? Dia duk cek tu. Kan? Bukan saya nak semua bang. Yang ni gifted, anugerah Allah pada saya. Sebab tu saya nak kembalikan, saya nak tunjuk saya seorang hamba Allah yang bersyukur. Dengan kita buat kerja dakwah, kita cakap benda yang betul. Tak usah duk cakap benda remeh-temeh. Saya tak setuju juga duk pergi petikai tentang SOP semayang. Awak yang duk ada ni semua tak erti ke? Kan? Mayang tu dah lah. Tak mau SOP, semayang di rumah. Dia tak? Janji semayang. Itu cerita dia. Yang ni tak mau cerita. Kafir-kafir ni. Pasal apa orang jadi kafir? Apa makna kafir? Mana dalil kafir? Tu kita bagi. Surah Al-Fatah, surah ke-48 ayat 13. Tidak beriman dan sesiapa yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman atau kepada Rasul dan kepada rukun-rukun iman, maka sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir ini neraka yang menyala-nyala. Dalam Quran tuan-tuan, surah Al-Baqarah 20 ayat yang pertama, ayat 1 hingga 20, Allah bagi 3 golongan. 5 ayat pertama golongan yang bertakwa. 2 ayat saja, 6 dan 7 kafir. 8 dan 20 munafik. Munafik panjang cerita dah. Kafir ni straight forward. Nak kenal senang lah, macam duk ada. Kan? Tak beriman pada Allah, tak beriman pada Rasul, tak beriman dengan qada qadar, tak beriman dengan hari kiamat, Rasul, kitab. Tu dia lah tu. Boleh? Buat sengap sama. Nah. Dia kata di sini negeri azab dan siksa untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang sangat derhaka. Jangan derhaka pada Allah. Iblis dia kafir dan juga derhaka sebab dia tak taat. Tidak. Wa in qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kafir juga dia pun. Mana? Al-Baqarah ayat 34. Allah perintah dia supaya tunduk menghormati Adam, dia tak mau. Dia derhaka pada Allah. Dia sombong lagi. Dia enggan, dia engkar, dia sombong. Seolah-olah dia lebih baik daripada Adam. Ana khair minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf surah ke-7 ayat 12. Kau isu anak cucu tanya, apa dia dalil yang iblis dia sombong tak mana Tok Wan?
Aku tak ingat ambilannya cerai. Dia kata Tok Wan lah cerai. Kan? Ni habaq lah ni. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 12. Ada? Aku lebih baik daripada dia. Hang cipta aku daripada api, dia daripada tanah. Tu sombong lah tu. Takabur. Al-kibru baturul haq wa ghamtun nas. Hadis Muslim. Nah, untuk takrif takabur kena tengok ni lah. Takabur itu ialah menolak kebenaran dan memandang rendah kepada manusia. Yang ni dia memandang rendah terhadap Adam. Kan? Boleh? Setengah jam dah tu yang pakat mangkit tu. Setengah jam dah. Dia dekat-dekat lah. Kan? Kita pun tak mau lama-lama, hujan ni. Syok balik tidak awal. Saya tadi nak main, saya main awal dah tadi. Nak main nawai tu ada dah, nak main sembahyang asar lah sini. Wuduk ada lagi, wuduk zuhur tadi. Tahu-tahu dia buah lebat. Melayu teratur lah. Tapi alhamdulillah dapat juga pahala. Pahala apa? Pahala niat nak sembahyang berjemaah. Tapi jangan duk makan pahala tu sepanjang hayat. Bila nak kenyang. Kan? Daripada cerita malam esok Ustaz Syarilung main lama tak main, jom kita pergi dengar. InsyaAllah. Tu bagus, dapat pahala dah. Tapi tak main pun. Hak main pun balik pun dah. Dah main dah balik. Tu tak saklah hujan lebat, mau tak mau kena duduk juga. Tu duduk kena rimbuk macam ni, yang cemuih ni dah. Dah tunjuk tak mana tak betul kan. Tak ada lorak apa. Gentleman kita. Tunjuk tak mana saya tak betul. Kalau ayat Quran, dia duduk cek. Surah ke berapa, ayat ke berapa, dia duduk cek. Kod huraian tak betul, tunjuk tak mana tak betul. Kan? Itu cerita macam tu. Nah. Baik. Jadi ceritanya begitu. Nah. Jangan derhaka pada Allah. Jangan derhaka pada Rasul. Dah. Neraka itu dinyalakan dengan sesangat-sangatnya, dengan cara atau apa-apa yang dikehendaki Allah, sehingga itu hanya yang wajib kita ketahui. Kita kena wajib beriman macam mana dia bagi menyala api itu, baik pergi ke dia. Saya duduk cari dia seorang Pak Ji, dia tak main malam ni pasal hujan. Kalau dia tak pernah miss. Kadang-kadang dia pergi Keladi, masjid apa tu kan, pergi jalan. Dia tak pernah itu, saya tengok hari ni tak ada, tak apa. Baik. Lalu dia duduk main Keladi pun dia pergi. Jadi bagi kita yang penting percaya saja, yakin. Nah, kalau kita kata kita ni kalau tak yakin tuan-tuan, makna iman kita tak sempurna tau. Al-yaqinu huwal imanu kulluhu. Tapi saya tak ingat hadis riwayat siapa. Ada dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Keyakinan itu adalah kesempurnaan iman. Kalau kita yakin, mana iman kita tu insya-Allah sempurna. Tapi kalau ragu, rosak akidah. Ragu ayat tadi At-Taubah 125. Jangan meragui Al-Quran, jangan meragui Nabi, jangan meragui adanya hari kiamat, jangan. Nah, ragu rosak akidah. Syurga, negeri keuntungan dan bahagia disediakan, dihampirkan pada orang-orang yang masa di dunia tunduk dan setia kepada Allah dan agamanya. Tu dia. Yang ni sebab tu kita nak abang lah. Tadi Nabi kata sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang Islam. Dia mati Islam dia tak rosak, iman dia tak rosak. Cuba dengar hadis Muslim yang lain pula. La yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Tak akan masuk syurga kecuali orang-orang Islam. Kapiak dah Hadis ni kalau tentu ada kitab hadis Imam Muslim jilid 1 2 3 4, hadis ni hadis ke-89 insya-Allah. Pergi balik cek. Kalau ada sini saya boleh ambil tengok. Nah, Nabi kata la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Tak akan masuk syurga kecuali orang-orang Islam sahaja. Quran, Al-Quran kena tengok Al-Baqarah. Nak sokong hadis ni kena tengok Al-Baqarah ayat 111, 112. Boleh, bang. Saya bulan lepas tak main ni, model banyak main. Ya. Boleh no?
Boleh tak boleh pun saya punya sukalah saya mengajar. Tuan-tuan dengar sudahlah. Wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tu Syekh. Tak suruh cek tutup tuan-tuan, saya bukan baca ayat saya habaq surah ke berapa ayat ke berapa ni. Kan? Ni anugerah Allah ni. Tak ramai di Malaysia ni. Tak maaf lah silat sat. The one and only, you know. Gifted. Anugerah Allah. Bukan saya bangga. Ini bila Menteri Komoditi kata sawit ni anugerah Tuhan. Oi, jangan dia cakap macam tu. Apa tak baca kan? Isu semasa. Sawit ni anugerah Tuhan. Tak bagi sebut kataan Allah ni. God. Jangan. Ya Allah. Oi, mai aku nak baca 3 ayat. Hang jenuh cek lah. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 53. Awak ni akidah kita tak mana ni? Oh, bila kita hebat, kita rasa kerana usaha kita berjaya. Orang yang neraka cerah. Saya dulu tak kerti baca Quran. Lah saya ingat Quran, ingat surah. Saya hebat. Dah. Pasal ayat ni nak abang ni. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ada. Dan apa-apa yang ada ke hang ni datangnya daripada aku yang bagi. Dalil kedua surah Al-Hijri surah ke-15 ayat 21. Bagi Chan dia cari, dia cekap lah ni. Tapi kalau aku tak abang tu cari tak jumpa sampai kiamat lah. Dekat dia baca Quran ni jam lah. Allah berfirman, wa in min syai' illa indana khazainuh. Dan tiap sesuatu yang ada pada kamu itu datang dari perbendaharaan aku yang bagi. La ilaha illallah. Nak yang lagi konkret, Nabi Sulaiman alaihissalam, surat An-Naml surah ke-27 ayat 40. Nabi Sulaiman ada sebuah kerajaan. Nabi Sulaiman dia boleh berkomunikasi dengan haiwan. Jin Ifrit jadi khadamnya. Kita jadi khadam pupuk kapiak. Bengong sungguh. Aduh. Buat ni kan. Ada ayat 40. Bila ditanya kepada Nabi Sulaiman, hebat. Dah, hada min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhanku kepadaku. Ada 3 dalil. Cukup aku sawit anugerah Tuhan. Apa saja semua anugerah Allah. Ni boleh ingat. Kalau dia nak bagi lupa boleh tak? Boleh. Kan? Boleh. Boleh no, tuan-tuan no. Mantap enggak no? Ayat Quran berlambak takkan tak mantap. Siapa kata tak mantap mai duduk ni aku nak duduk bawah pula. Mai ajak pula aku nak tanya pula. Kan? Kita cakap ada sandaran, sebab tu saya tak beli. Orang tak suka ke, orang suka, orang nak marah. Hang qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa mai bukti tak mana aku tak betul. Jadi Islam, hadis Muslim ayat hadis 89, ahli syurga orang Islam yang nak masuk syurga. Al-Baqarah tadi 111 112. Pasal Yahudi dan Nasrani mendakwa mereka ni boleh masuk syurga Allah. Allah kata tu angan-angan kosong saja. Bawa mai bukti hampa ni layak masuk syurga aku. Mereka tak boleh nak bawa bukti, maka Allah jawab, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Yang nak masuk syurga wahai Yahudi Nasara, orang Islam. Nampak tak? Apa makna Islam? Ni di antara dia. Nah, dia kata di sini kepada orang-orang yang masa di dunia tunduk dan setia kepada Allah dan agamanya. Islam lah tu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
Ahli syurga pun orang Islam, dalil hadis dan dalil Quran. Tuan-tuan, tengok tu dia kata tu. Tekak ke ini 4-5 hari ni sepak tu. Baik. Dia kata sini, jadi syurga negeri keuntungan dan bahagia. Ulama kata, setengah kata Imam Al-Ghazali kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni bukan hadis, ni bukan hadis nah. Hanya lu kata hadis pula, ni bukan hadis. Tak ni puak-puak ni melompat noh. Kan? Pandai-pandai berkata hadis pula. Oh, depa cukup kemai. Macam lah lepas tu alim sangat bidang hadis. Po lagi neraka cerah. Macam lah lepas tu kemai sangat orang tak pi. No, saya menyampah tentang orang sombong-sombong ni. Hampa pun boleh 2-3 hadis ha, bukan pandai pun. Kan? Aku lagi tak erti. Kan? Tapi ingatlah kat 100 hadis. Jadilah. Kan? Hadis apa. Tapi hadis susah sikit tuan-tuan. Nak ingat riwayat siapa payah sebab imam hadis ramai. Ayat Quran tak ada masalah, yang tu lah. Surah sekian ayat sekian, surah sekian ayat sekian. Kan? Hadis susah. Jadi ceritanya, maknanya dunia ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah ladang menuju ke negeri akhirat. Kita ada orang bagi kita sebidang tanah, cucuk tanamlah apa-apa benih. Kalau manihlah di akhirat. Ni dia kata ni. Nak bagi kait sikit lah kan. Kalau kita baca, hak mana kita boleh kait, kita kait lah dengan Quran. Saya suka macam tu. Sebab kita lagi mantap. Di antara yang hebat ulama ni Dr. Hamka. Saya boleh kata salah satu dapat hidayah selain pada mengaji ni, pasal duk baca tafsir Dr. Hamka bab akidah. Memang hebat. Dia boleh relate sains cakrawala dengan kehidupan kita, dengan Quran. Oh, bukan senang. Saya habaq sains, kalau kena cerita sains bab cakrawala kita baca sudah. Sebab sains saya periksa dapat 9. Abang terang, apa pun aku tak jawab, aku tak minat. Sejarah jangan dapat kepujian. Semua fakta duk ni. Kan? Syekh, Tun Perak mati tahun berapa? Ada cikgu sini, cuba jawab you. Alfonso buka kaki. Dia main topong-topong Melaka tahun bila? Tahun bila? Apa nama Portugis? Apa jajah Melaka? 1511 ya. Dia main topong-topong 1509. Tun Perak mati 1498. Cek tengoklah betul ke tak. Tapi kalau sejarah memang ni. Sejarah zaman saya dalam bahasa Inggeris tuan-tuan, sebab saya sekolah orang putih. Bukan tulis bahasa Melayu, jawapan dalam Inggeris. English, you know. Inggeris saya dapat kepujian. Saya minat itu, yang lain aku bodoh. Buat macam mana? Bukan bodoh, tak minat. Kita kalau tak minat payah tuan-tuan. Sebab tu saya tak paksa anak-anak saya hafal Quran. Memang mula-mula Allah bagi hidayah kepada Islam, kita dah mula mengaji, tengok orang buka sekolah agama, anak mereka hafal Quran, sonoknya kita, tapi anak kita tak mau. Dah lepak juga yang hafal. Dah anak tak mau, tak apa, Allah bagi kat pak. Kan? Jangan paksa tuan-tuan. Kalau dia tak minat bidang tu, jangan takkan berjaya. Kami masak dah 11 tahun duk urus tahfiz mutmainnah. Kan? Saya habaq dekat penemu duga, jangan tanya pak, tanya anak pun tanya. Ni cik nak main sini ni, cik sendiri kan nak mengaji, pak suruh. Kan? Dia kata saya tak berminat, tapi ayah mak minat. Suruh pak mak main mengaji sini. Hang pergi balik. Kita duk paksa, tak lagi dia cari jalan macam mana dia boleh dibuang sekolah. Allah, kami masuk dah. Kita buat undang-undang, peraturan yang ketat. Kan? Tengah malam, dengar hati bumbung, Spiderman. Oh Allah. Yang syok tu satu hari tu, dia naik van sekolah, tak ada kunci, pakai camca. Ini MacGyver.
Aku rembah lah mereka. Saya tak pernah pukul dengan saya, mereka takut. Kan? Saya tegur. Tapi kalau mereka buat salah, aku rembah sungguh. Rembah tangan perak. Hak ketua tu sampai mengaji pandai tu. Berkat Tok Guru rembah. Kan? Nah. Jangan paksa. Lepas tu saya pun ada juga bidang dalam ni lah agama-agama ni yang saya rasa payah dan tak pernah nak minat. Bukan tak minat, boleh lah untuk kita sikit-sikit. Tengok macam Ustaz Azan tu, bab fiqh A sampai Z. Boleh kata ish pandai sungguh, kita lemah. Kan? Tapi kalau nak tanya Quran, ustaz-ustaz banyak main tanya saya Quran. Surah ke berapa, ayat ke berapa, ni tentang apa. Kawan tu mengaji Mesir 7 tahun tuan-tuan. Duk cari sepotong ayat tak jumpa. Dia duduk di Perak, titi gantung. Saya ceramah, lepas tu saya tak balik. Saya tinggal di masjid, semayang duha tak, dia dengar saya tak balik lagi, dia main. Kan? Dia duduk baca Quran. Dia ni warak baca Quran lah. Kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya Ustaz Ana, puas lah cari. Ustaz cari apa? Ayat ni 7 tahun dah saya cari. Kalau yang saya hafal, insyaAllah saya boleh beritahu. Tak apa, minta maaf. Cuba ente baca sikit. Dia pun baca kam min. Cukup. Al-Baqarah 249. Dia buka-buka, Masya Allah. Macam komputer. Komputer pun tak boleh macam tu. Siapa? Tak buka lagi. Masih off lagi dia punya switch. Kan? Betul tuan-tuan, bukan saya nak bangga. Ni kata anugerah. Sawit anugerah Tuhan, daya fikiran yang kuat anugerah Allah. Ni berapa lama esok-esok jadi wali macam tu wali apa? Semak Quran. Pahala banyak kan? Dia tak baca Quran, apa duk semak lah. Kan? Cerita macam tu dah, kita kan bangga anak abang semua anugerah Allah. Dia bagi, dia boleh tarik balik lah. Boleh? Ada ayat tak? Syekh. Duk ambil kata orang tekan tak ingat. Buka Syekh. Ayatnya di antaranya surah ke-6 Al-An'am ayat 44. Allah bagi dia boleh tarik balik tak? Falamma nasuma dzukkiru bi fatahna alaihim. Walamma nasuma dzukkiru bi fatahna alaihim apa? Nampak ayat 44. Falamma nasuma dzukkiru bi fatahna alaihim apa? Abwaaba kulli syai'. Saja aku nak tengok dia pandai baca tak? Sebenarnya memang aku lupa. Abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Betul tak? Tu kadang-kadang tu Tuhan nak tunjuk lupa. Kita bukan hebat. Tadi aku tua alhamdulillah. Cukup lancar Quran hadis. Kadang-kadang mek ke hare tu. Syaitan hang hebat, aku tak dajeh hang ni. Makin dia lari. Jangan duk terbawa-bawa dengan pujian dia, rosak kita. Nauzubillah ya Allah. Tu kekurangan yang ada kat kita lah kan. Ada Tuhan tunjuk lupa. Baik Syekh ni abang, abwaaba kulli syai'. Tu dalil dia bagi, dia boleh tarik balik. Nah, maka tatkala kamu lupa akan peringatan kami, kami akan bukakan segala pintu-pintu kejayaan dari segala sesuatu. Buat apa pun jaya, sehingga apabila kamu sedang bergembira dengan kurniaanku dengan secara mendadak, secara mengejut, aku seksa hampa secara mengejut. Dan ketika itu mereka ni berputus asa. Segala-galanya hilang. Dia bagi, dia ambil balik. Jadi kalau orang sombong minta maaf, banyak orang yang hafal Quran habis lama bila tak ada, tak ingat dah. Dia populun lah sampai 30 juzuk kan. Habis mengaji universiti apa semua, habis. Quran ni tuan-tuan kena berkawan dengan dia. Kena berkawan sungguh. Saya kagumlah orang-orang yang boleh baca Quran setahun sampai 5-6 kali khatam. Allahu Akbar. Ada seorang tu setahun kat 20 kali khatam kot. Aku pun heran dia baca macam mana.
Dia tak ada kerja apa, dia kata. Nak kerja apa, dia pencen lah. Lain pencen, dia baca surah abang. Kan, baca, tengok nak fitnah siapa pula hari ni. Itu bila Quran tak minat. Kan? Ni saya duduk tengah pujuk cucu saya, nombor 2 tu. Saya kadang-kadang nak marah ke, daripada duduk marah kat dia sangat-sangat, kawan pun dia satu. Dia duduk saja-saja, dia duduk ulang surah, dia duduk hafal. Kan? Oh, saya pun bagus cucuan ni. Tu orang kata boleh. Abang memang boleh. Tu suruh dia eja-eja, boleh. Dia kena beri naik semangat. Kan? Kalau cikgu pun kata, awak lah hang bodoh, aku pergi sepak cikgu tu abang dia. Hang jangan duk kata kat cucuku bodoh. Kita tentu dia doa. Kan? Sebab pak dia macam tu kat dulu masa darjah 1. Saya tak marah. Lepas tu menaik darjah 2 saya duk pujuk kan tu. InsyaAllah anak abah ni insyaAllah berjaya tahun ni. Kan? Dapat nombor 2. Darjah 2 dapat nombor 2 sampai darjah 6 masuk universiti. Dapat segulung ijazah ilmu wahyu. Dapat bini anak 4 orang. Anak semua laki-laki ni semua nama imam-imam besar. Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Ni baru dapat Imam Ahmad Hanbal. Ketua imam ni akulah. Imam Syahril Long. Duduk dalam rumah. Rumah aku ada 4 mazhab. Oh. Sayang sungguh dengan cucu-cucu ni. Kadang-kadang menantu lain kecil hati. Bukan saya tak puji anak mereka. Dah mereka duduk banyak dengan saya. Biasalah kan. Tak tengok mereka memang rindu. Kan? Tapi kena pujuk macam tu. Jangan duduk pergi rembah mereka. Tak mau mengaji siap. Tak mau baca siap. Ish, cucuan boleh lah ni. Dia duduk apa surah apa tu betul. Saya duduk dengar. Kan? Tapi apapun Tok Wan ni bila jadi Tok Wan baru kita tahu tuan-tuan. Tok Wan memang kalah dengan cucu. Cerai sungguh. Anak-anak saya dulu saya garang, tak ada seorang ni mai dengan cucu. Kita letih, time tidur kedua sampai 4. Habaq kat rumah saya, saya lepas balik pada sekolah, habaq cucu nombor 3 tu jangan kacau, Wan nak tidur. Sampai Wan mana nak masuk 3 tahun dah. Wan tidur jangan kacau. Pergi ketuk pintu. Kena mangkit juga. Pasal apa? Nak ada handset. Tok Wan kena beli khusus untuk dia satu pula. Kadang-kadang handset ni bagus juga tuan-tuan. Bagian tu dia duduk sengap lah. Dia tengok handset saya tu sampai terlena. Saya ambil slow, takut dia sedap kan. Ada dengan cucu kalau agak aku pun cerai agak tak payah. Kan? Baik. Jadi di sinilah keadaan makna dunia ni adalah ladang menuju ke negeri akhirat. Jangan kita sia-siakan masa kita tuan-tuan. Tak tahu. Saya tak main 2 bulan kan. Bulan lepas tak main kan. Dalam tempoh sebulan ni tuan-tuan, ramai kawan-kawan saya meninggal dunia. Dan kebanyakan semua meninggal hari Jumaat. Masya Allah. Yang saya tahu 1, 2, 3 orang. Seorang tu sebaya dengan saya. Sebelum dia meninggal tu saya sempat pergi ziarah dia lagi sekali lagi. Minta maaf tapi Masya Allah lah, hebat lah. Sebab mulut dia tak ada kerja lain lah. Mulut dia kata ana redha lah dengan apa yang Allah tentukan qada terhadap mana. Sedih kita dengar. Kan? Kita pergi tu bagi dah dia tak boleh makan apa. Nah, kita ni menjagalah sikit-sikit, ada susu kambing yang tu bolehlah minum. Kan? Pergi bagi kat dia. Kali terakhir, tiap kali pergi memang saya bagi duit dan saya bagi juga produk-produk. Susu lembu tu dia, susu kambing dia boleh minum. Pagi Jumaat tu meninggal 10-20 Allah. Kita nak pergi pun kita nak pergi ke lain hari Jumaat. 2 hari lepas tu baru saya pergi ziarah kubur, kita sembahyang solat ghaib. Solat ghaib ni sebulan ni tuan-tuan. Nah, sebab berlaku kata Nabi, ada seorang sahabat meninggal hampir sebulan baru Nabi tahu Nabi solat. Jangan 10 tahun buat lagi. Kan? Dekat sebulan. Nah, tu cerita dia dah. Hak seorang tu bangun lah nak semayang subuh, dengar laungan azan, meninggal hari Jumaat. Dia berumur rumah saya 10 hari sudah. Allah, terasa muka dia pun saya duk bayang ni. Sebab saya tanya dia, entah ada sakit-sakit apa? Dia kata ada jantung tak boleh elok. 51.
No? Itu yang duk urus ceramah saya di Kuala Lumpur juga hari Jumaat. Allah. Umur 52. 51, 52, 66. 66 umur saya. Kemarin hari lahir saya. Hampa tergamak tak WhatsApp apa-apa kat aku. Hampa ni tak patut lah, ya Allah. Mama pun tak hantar. Satu Malaysia hantar mai kat aku, betul tak? Baik aku tak larat nak jawab. Terkenal juga aku ni, no. Nah, jangan kita sia-siakan masa kita di dunia. Baik. Jadi dia kata di sini, syurga negeri keuntungan dan bahagia disediakan dan dihampirkan pada orang-orang yang masa di dunia tunduk dan setia kepada Allah dan agamanya. Tu agama kita ni. Dia kata tunduk dan setia kepada Allah dan agamanya. Tuan Allah, selama mana kita setia pada Allah, insya-Allah tak saya bimbang. Saya satu yang saya tak setuju ialah istilah SOP kita jaga kita. Tuan setuju tak itu? Setuju tak? Awak mau tak ni jawab ni. Tak. Pasal apa abang tak setuju? Pasal tak setuju lah. Kita sepatut ikut hadis. Hadis ke-19 Matan Arba'in riwayat Imam Tirmizi. Hadis Hasan sahih. Dia sepatutnya kita jaga Allah, Allah jaga kita. Nah, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Patutnya tu. Lain kali kita cerita. Apa maksud kita jaga Allah, Allah jaga kita? Kita tak jaga Allah. Dia nak main macam-macam ni. Dapat pemimpin haprak. Tak? Main pula dengan COVID-19 ni. Kata ni ikut kajian 2 tahun ni. COVID ni. Ni baru nak masuk setahun. Tak setahun lagi no? Bulan 3 tahun depan. Bulan depan lah. Baru setahun. Lagi tuan-tuan boleh bayang. Muslimat lama tak main. Takkan mati habis duduk di rumah. Kan? Tak? Aduh. Kan? Mereka tu kira ketagih nak main tak kira dah lah tu kan. Lama tak dengar cerai. Kan? Nah, setahun lebih lagi ni nak tunggu. Cuba kita jaga Allah, tak payah setahun insya-Allah. Macam ni. Kita taat, kita setia, kita jaga agama dia, insya-Allah dia jaga kita. Lain kali kita bahas tu. Nah, baik. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok kitab hadis 40. Hadis tu hadis ke-19. Dia ada 42 hadis. Hadis ke-19. Ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga aku jaga kamu. Dalam bahasa mudah. Kan? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Pilah tak mana pun tuan duk bimbang. Allah bersama-sama kita. Ni sampai nak kata kena sawit kurniaan Allah pun tak boleh. Awaklah teruk macam tu. Bila ada seorang kafir ni dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengan Nabi dia pegang pedang. Muhammad, sekarang lah ni aku nak tanya, siapa yang boleh menyelamatkan hang daripada pedang aku? Nabi jawab satu kalimah, Allah. Kata Allah terlepas daripada genggaman berkat Allah. Tu sejarah sirah. Takkan tak betul kot. Kan? Allah. Kawan tu terlepas, kejut. Allah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ayat Allah akan melindungi orang bertakwa? Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 19. Nah, ayat wallahu waliyul muttaqin. Allah pelindung pada orang-orang yang bertakwa. Tak duk bimbang lah. Tapi kita jaga Allah, Allah jaga kita. Kita tak jaga Allah, patutlah Allah bawa main macam-macam. Kan? Depa duk cerita pula bukan takat kajian 2 tahun ni baru nak habis Covid. Covid ni dia mudah kena orang-orang yang warga mai 60 ke atas. Aku 66. Duk dengar orang tak lama dah. Sebab sistem body dia tak boleh bertahan, katanya begitu. Tak apalah, tapi dah Nabi ajak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Nabi ajak takat tu Nak sambung pulang.
Tapi saya takat tu. Bukan takat insya-Allah tuan-tuan. Allah bagi perlindungan pada benda pelik-pelik. Syaitan pun berjumpa member dia. Dia kata, habis dah, hari ni kita tak boleh kacau dah dia. Pasal dia keluar rumah dia macam tu dulu. Kena tengok syarah hadis dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Bila keluar, biasakan. Saya dah lekat dah tuan-tuan. Saya syukur, terima kasih. Di antaranya saya baca penulisan Ustaz Ahmad Dasuki. Dia yang ajak. Tiap kali keluar rumah jangan lupa. Saya dah mula amal 18 Mac sampailah dengan izin Allah. Dulu kita tak peduli. Saya pun cari kita Al-Azkar. Syaitan kata kat geng-geng dia, tak boleh pindah kita dengan dia ni. Hari ni dia memang dalam perlindungan Allah. Tuan-tuan, mudah ya. Dah lekat dah. Sejak 18. Yang tak lekat mangkuk ni. Lepas tu sejadah. Kadang-kadang dan masuk, aduh, kena pergi ambil pula dah. Ada sebuah masjid punya street, aku pun dia tak bagi. Aku punya nak kembang sejadah. Dia tak bagi ambil masjid. Tak ada napa ni mas ni mayang di luar. Ui, kemas. Dia usaha, tak mabak masjid mana. Ui, garam kami. Yang tu tak lekat buatnya lah. Kan? Tuan, nah. Kita jaga Allah, insya-Allah Allah jaga kita. Baik, akhir sekali. Dalam syurga disediakan Allah bahagia dan kesenangan yang setinggi-tingginya, sehingga bahagia dan kesenangan yang belum pernah dilihat mata. Di dunia pun kita tengok benda-benda yang sonok ni, Allah, syok no. Jangan kata apa. Kadang-kadang kita tengok orang yang lah Allah bagi rezeki naik kereta mewah, kan? Bila kita tengok tak ada sedikit perasaan ish, dia bunyi ke ish, tak takut tuan-tuan warak tak bunyi, aku bunyi ke ish kalau dapat macam dia main tu. Pasal apa? Tengok kereta Bentley ni 1.3 juta. Dia ada sport pada sekali tu, sport tu potong kereta aku mangkuk ayun tu. Tengok hilang tu. Dia pucut lebuh raya Bentley, pasal dia ada dia punya logo tu sport. Tu kita tengok di dunia pun kan. Tapi dalam syurga lebih pada tu. Sabar Ustaz. Nah, tak dapat di dunia tak lorat nak hidup apa hari dah 66 dah. Dia kata warga mai cepat mati kena covid, mangkuk ayun tu kan. Tengok dia kata lagi sini hujan dah kah? Pakai tak balik lah. Boleh sambung sampai pukul 10. Tuan-tuan boleh tunggu. Hangpa tunggu aku nak balik. Dah aku keluar pada pagi tadi tak balik ni. Tadi khutbah di Masjid Batu. Kalau nak balik pun buang masa. Saya jenis tak buang masa. Dapat agak tidur dari lepas asar. Masuk waktu bila azan saya terus sembahyang. Lebat nak keluar, payah basah jubah pula kan. Baik, lepas tu dapat lena agak sejam tu yang clear sikit lah. Kan? Terima kasih lah. Aircon pun boleh tahan tapi tak apa sejuk Siapa gatal tangan piset tu tau. Awak tak pernah saya set dia okey lah tu boleh lah. Tapi taklah sejuk macam rumah aku. Rumah aku sejuk jangan main-main. Baik, tu cerita dah. Hak kita tak pernah tengok. Belum pernah didengar telinga tu dia. Dengar music shot, music. Nasyid kan. Dalam minta maaf lah, nak cerita je. Kita ni pun dulu telah melalui zaman-zaman sonok dulu lah. Tahun 70-an kan. Kadang-kadang lalu tepi kedai rekod kan. Dia pasang lagu-lagu zaman saya. Aku pun berhenti lah buat cari benda. Nak dengar lagu tu kan. Zaman aku tu. Kan, nak buat macam mana kan. Buat cari benda walhas. Lama tak dengar lagu tu. Tu punya syok. Dia akhirat dalam syurga lebih pada tu. Sabar Ustaz kan. Lagi dia kata, dan belum pernah terlintas dalam hati selama di dunia. Macam ni kau yang kata syurga, macam ni kenikmatan dalam syurga. Masya Allah, tak pernah terlintas hati. Tak tahu nak rupa bentuk macam mana ni. Ada disediakan Allah itu untuk hambanya yang muttaqin. Mana dalil ahli syurga adalah golongan muttaqin? Ali Imran surah ketiga ayat 133.
Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu pada keampunanku, syurga seluas langit dan bumi telah kusediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Bukan Arab, bukan Melayu. Ahli syurga, muttaqin, orang Islam yang beriman. Boleh? Kapiak baik macam mana pun tak masuk syurga. Nak tahu sifat orang-orang bertakwa? Di antaranya, tengoklah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Dia ada kait dengan semayang. Ya tak? Pertama sekali dia kait dengan akidah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya pada benda-benda ghaib. Allah tu ghaib. Nabi Muhammad ghaib, tuan-tuan, mana kita pernah tengok. Tapi kita kena percaya, kan? Kecuali Allah nak bagi mimpi, tidur mimpi bertemu dengan beliau. Allah tu hebat, kan? Orang cerita Tuan Guru Ni Aziz pernah jumpa, pernah mimpi Tuan Guru Dr. Haruddin, Tuan Guru Haji Adi Awang tu dia bahagianya. Tambah Tuan Guru Haji Adi ni tak tahu lah betul ke tak, kan? Sampai Rasulullah pesan, macam itulah katanya, nah, istiqamah memperjuangkan agama Allah. Orang yang istiqamah ni tuan-tuan, insya-Allah syurga. Istiqamah makna berterusan. Walaupun hang dicerca, dicemuh, difitnah, teruskan perjuangan. Nak tahu dari Quran, Fussilat surah ke-41 ayat 30. Ni kelebihan istiqamah. Allah janji syurga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ada syair ayat tu. Pernah mimpi kita, hak duk mimpi mai pun Siti Nurhaliza, Siti Nurdiana, Siti Qasim mai terus aku tolak. Aku tak mau. Kata nak pergi hilang ngantuk. Kan? Betul ke tak cerita tu kena tanya tuan tubuh dia. Tapi kita kena percaya. Tuba liman ra'ani wa amana bi thumma tuba sab'an marratin liman amana bi wa lam yaruni. Inilah dalil tuan-tuan. Kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bertemu wajah dengan beliau. Hadis saya tak pasti riwayat siapa, tapi Dr. Suqadawi letak dalam kitab dia. Ini sifat-sifat hamba Allah yang bertakwa, percaya kepada benda yang ghaib, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bermaksud berbahagialah sesiapa yang melihat aku kemudian beriman kepadaku. Nabi ulang 7 kali berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah siapa yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Itu dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan? Lepas tu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ciri-ciri orang bertakwa, sembahyang. Lagi apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia suka menafkahkan sebahagian harta dia. Nak nafkah tak mana ustaz? Tabung saya ada. Tak nampak tabung pun malam ni. Dah lah bulan lepas tak main. Kan, kalau dia biasa pergi RM1, malam ni RM2 lah, dah 2 bulan. Kan, tu duk naik dah tu, duk buat dah tingkat pertama, lepas tu lah duk tengah renovation apa nama asrama perempuan. Alhamdulillah sahabat kita bagi rumah dia. Kan, bagi kita pun sembang-sembang, tak apalah, alhamdulillah. Nah, kita duk buat pembesaran. Tak ada tempat dah tuan-tuan. Projek ni berjalan, yang ni pun berjalan. Nah, tabung ada, tabung. Amirul ada. Okey. Tapi tuan-tuan jangan duk lalu tepi tabung senyum lah. Senyum lah. Senyum tu sedekah. Jam. Tak siap dah lah bangunan aku. Semua duk pakai senyum kat tabung, jam. Kan? Baik. Nah, tu dia sebut ni. Di antara tu tengoklah ayat 1 hingga 5 sifat hamba Allah yang bertakwa. Jadi makna ada disediakan Allah itu untuk hambanya yang muttaqin. Tanda-tanda dulu insya-Allah. Takut saya lupa. Jadi tuan-tuan, tabung tu macam biasalah. Tuan-tuan nak sumbang atau ada produk-produk sekolah, dan malam ni saya ada bawa satu produk yang alhamdulillah sedap lah tuan-tuan, kan?
Kalau tuan-tuan tak beli, Bang Mae tak beli, Bang Mae akan menyesal selama-lamanya. Apa dia? Peyek. Peyek ni Bang Mae sedap bang. Tak percaya apa try makan tengok sekali lagi. Nah, alhamdulillah. Jadi yang inilah jualan ni, keuntungan ni yang saya duk tolong 2 orang sahabat tuan-tuan. Seorang tu sebulan 300 duk bayar sewa rumah. Hak seorang ni pun 400. Esok bila habis ni nak cari duit mana ni lah. Hak tuan-tuan beli tu sebahagian yang saya pulang, saya bagi balik pada orang yang memerlukan pertolongan. Nah, tuan-tuan tengoklah ubat gigi, lagi-lagi yang lain lah. Baik, jadi sekadar tu ribuan kemaafan, kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah, astaghfirullah, ladzina amanu wa amilus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.